Seperti yang umum mengetahui bahawa gelandangan ialah individu yang menjalani kehidupan tanpa perlindungan dan kerjaya yang stabil. Masalah kesempitan hidup yang dialami menyebabkan mereka terpaksa hidup dalam keadaan yang tidak normal seperti orang lain. Kemelaratan hidup begini menyebabkan mereka terpaksa tinggal di kaki lima bangunan, bawah jabatan, tempat tidak selesa dan sebagainya, menyebabkan mereka menimbulkan beberapa masalah seperti masalah jenayah, penyalahan gunaan dadah dan sebagainya. Perkara ini telah menimbulkan kegusaran terhadap semua pihak. Oleh itu, terdapat beberapa langkah yang boleh menangani masalah gelandangan ini. Umumnya, seseorang yang menjadi gelandangan adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Terdapat 4 faktor-faktor yang menjadi peningkatan golongan gelandangan kawasan bandar di Malaysia, iaitu ketiadaan pekerjaan. Faktor ketiadaan pekerjaan ini seringkali dilihat sebagai masalah pengangguran. Hal ini dikatakan demikian kerana individu gelandangan ini tidak mempunyai kemahiran tinggi atau latar belakang pendidikan yang baik sehingga menyebabkan individu ni sukar mendapatkan pekerjaan yang tetap. Perkara ini menyebabkan mereka terpaksa mengutip sampah seperti tin, botol dan sebagainya yang akan memberi hasil kepada mereka untuk mencari sesuap nasi dan memastikan kelangsungan hidup dikawal walaupun terpaksa mengemis. Selain itu, golongan gelandangan yang tidak mempunyai tempat tinggal disebabkan oleh kadar upah yang tinggi. Secara harian atau bulanan hanya cukup untuk menampung sara diri mereka. Faktor ketiadaan tempat tinggal sebegini akan mendorong seorang itu untuk menjadi gelandangan sehingga menyebabkan mereka memilih untuk hidup dan tidur di jalanan dan di kaki lima kerana tidak mampu untuk menyewa rumah atau bilik. Faktor ketiga pula adalah individu yang menghadapi masalah kemiskinan dan berpendapatan rendah. Hal ini berpunca daripada mereka yang bekerja sebagai pembantu kedai, penjaga tempat parking kereta dan sebagainya yang hanya memperoleh kadar upah yang rendah atau minimum, menyebabkan mereka ini tidak dapat menjalani kehidupan yang selesa seperti orang lain. Malahan mereka ini juga tidak mampu untuk menyara kehidupan, terutama yang menetap di kawasan bandar. Dengan itu, bagi mereka jalan terbaik adalah dengan menjadi gelandangan. Akhir sekali, faktor yang menjadi peningkatan golongan kawasan bandar di Malaysia iaitu berpunca daripada konflik keluarga. Hal ini kerana terdapat kebanyakan golongan gelandangan yang datang daripada mangsa penderaan, konflik perceraian dan masalah pengabaian ahli keluarga kerana terlibat dalam amalan negatif seperti mengambil dadah, ketagihan alkohol dan sebagainya. Oleh itu, individu gelandangan ini terpaksa berhadapan dengan cabaran sehingga mereka merasakan ketidakfungsian untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Kesan-kesan gelandangan di Malaysia. Terdapat beberapa kesan yang dihadapi oleh gelandangan ini. Golongan gelandangan akan mudah terdedah dengan risiko mendapat penyakit yang berjangkit. Hal ini dikatakan demikian kerana ketidakpastian penyakit yang dihadapi individu gelandangan yang lain menyebabkan tahap penyakit berjangkit dalam kalangan gelandangan amatlah tinggi. Sebagai contoh yang boleh kita lihat, berdasarkan pandemik COVID-19, kebolehjangkitan antara individu ini tinggi disebabkan oleh keadaan dan situasi hidup mereka yang sempit dan terdedah membolehkan mereka terkena jangkitan ini tanpa diketahui antara satu sama lain. Selain itu, imej kawasan-kawasan bandar juga terjejas. Hal ini dikatakan demikian kerana gelandangan yang berkeliaran, tidur di jalanan dan sebagainya menyebabkan suasana atau persekitaran bandar dipandang remeh ataupun lain oleh pelancong luar yang berkunjung ke kawasan bandar yang dilihat maju seperti Petaling, Gombak, Hulu Langat dan sebagainya yang mempunyai jumlah pergelandangan yang tinggi. Selain daripada menjejaskan imej bandar, kumpulan gelandangan ini dilihat menimbulkan masalah kebersihan. Hal ini dikatakan demikian kerana setelah mereka meninggalkan tempat yang mereka berteduh dalam keadaan yang tidak terurus, di mana kotak yang dijadikan tempat tidur, bekas makanan yang terbiar dan lain-lain lagi bersepah serta menjadikan kawasan tempat berteduh itu kotor dan didatangi pelbagai binatang perosak. Akhir sekali, keselamatan juga dilihat terjejas dan ia menimbulkan kebimbangan kerana gelandangan ini mempunyai kumpulan-kumpulan tersendiri dan dilihat mempunyai kuasa terhadap satu-satu tempat itu. Lebih membimbangkan apabila kumpulan gelandangan ini bergaduh antara kumpulan lain untuk merebut kawasan. Selain itu, keselamatan
Orang sekeliling mereka dilihat membimbangkan dan menggusarkan kerana berlakunya kekasaran atau paksaan daripada mereka dalam meminta makanan atau memaksa orang awam untuk memberi wang atau membeli barangan yang mereka jual. Langkah bagi mengatasi masalah gelandangan ialah melalui program bantuan ekonomi. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kewangan kepada golongan gelandangan yang memerlukan bantuan. Contohnya, Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan bantuan kewangan mengikut kepada pendapatan garis kemiskinan yang telah dikeluarkan oleh Unit Perancang Ekonomi Negara. Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat dan NGO perlu bertindak sebagai penasihat dan perancang kewangan bagi golongan ini. Dengan bantuan ini, mereka dapat menguruskan kewangan dengan baik. Jabatan Tenaga Buruh juga perlu memainkan peranan dalam membantu mencari pekerjaan kepada golongan ini berdasarkan kepada kemampuan mereka. Hal ini untuk memastikan pekerjaan yang diperoleh dapat membantu golongan tersebut merubah kehidupan mereka tanpa perlu mengharapkan bantuan kewangan semata-mata, serta mendidik golongan gelandangan untuk berusaha dengan lebih gigih serta komited. Selain itu, melalui program sokongan intensif, pelaksanaan program ini adalah untuk menawarkan khidmat sokong bantu kepada gelandangan serta bertujuan untuk mendidik golongan gelandangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan meskipun mereka menjalani kehidupan di jalanan. Jabatan Kebajikan Masyarakat, NGO dan Anjung Singgah haruslah mengadakan satu slot program penjagaan diri dan kesihatan. Mereka perlu menyediakan maklumat tentang kepentingan kesihatan seperti risiko menghuni dalam persekitaran yang kotor, risiko penyakit yang akan dihadapi, kaedah penjagaan diri dan kesihatan yang betul. Hal ini untuk mendidik golongan gelandangan agar peka terhadap penjagaan kesihatan. Secara tidak langsung, golongan tersebut akan berasa teruja dan minat terhadap penjagaan kesihatan apabila keboleh capaian perkhidmatan kesihatan dapat diakses dengan mudah. Langkah seterusnya melalui pemantapan perkhidmatan kebajikan. Program ini bertujuan untuk menyediakan latihan dan kemahiran kepada gelandangan agar kemahiran mereka dapat diasah. Intervensi penyediaan latihan dan kemahiran juga dapat membantu golongan ini untuk mendapatkan pekerjaan, seperti meningkatkan keboleh capaian perkhidmatan yang menjurus kepada pemulihan gelandangan dengan meningkatkan pembiayaan terhadap sebarang bentuk program. Golongan gelandangan dapat mengakses terus kepada agensi perkhidmatan yang bersesuaian mengikut kepada keperluan mereka. Kejayaan perkhidmatan juga diukur melalui keupayaan gelandangan dalam menggunakan serta menghubungkan sumber yang sedia ada supaya mereka lebih bersedia melakukan perubahan sekaligus meninggalkan kehidupan bergelandangan. Gambar yang dipaparkan itu merupakan QR code borang soal selidik kajian kumpulan kami. Responden perlu menjawab soalan yang diberikan di dalam survei Google yang disediakan. Borang soal selidik kajian kumpulan kami terbagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A merupakan demografi responden, bahagian B pula merupakan tahap pengetahuan responden, di mana responden perlu menjawab mengikut skala 1 hingga 3 yang telah ditetapkan seperti skala pertama tidak setuju, skala 2 kurang setuju dan skala 3 setuju. Bahagian terakhir pula iaitu bahagian C merupakan pandangan responden. Responden diberikan pilihan jawapan dan responden perlu mengemukakan pandangan terhadap soalan yang diberikan. Kesimpulannya, golongan gelandangan bukanlah seorang yang pemalas seperti yang diwar-warkan oleh umum. Terdapat dalam kalangan mereka yang mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu seperti menjahit, memasak, bertukang dan sebagainya. Disebabkan oleh pembangunan dan kemajuan yang baharu, maka wujudlah permasalahan sebegini. Di samping itu, tidak banyak peluang pekerjaan yang ditawarkan, kos sara hidup yang semakin tinggi dan ketidakprihatinan daripada pihak tertentu, maka ia lagi merumitkan permasalahan ini. Akhir sekali, kerajaan dan pihak tertentu mestilah mengambil berat tentang masalah ini supaya golongan ini tidak terpinggir di negara sendiri.